haulika wa quwwatika fa innahu la haula wa la quwwata illa bik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Amma ba'du. Sebelum kita mula, teringat pula ada orang mesej semalam, dia dengar live. Dia kata ustaz ni, bukan ustaz ni lah, ustaz ni dan ustaz-ustaz lain sebelum kuliah mesti ada baca amma ba'du. Apa benda tu? Boleh jawab? Tak nampak mesej lah. Apa benda tu amma ba'du? Apa amma ba'du? Kalau khutbah pun ada kan? Khutbah sini pun ada kan? Amma ba'du. Kadang-kadang wa ba'du, tak kisahlah, tapi ba'du tu ada. Yang tahu ba'diyah, tahulah solat ba'diyah. Apa benda amma ba'du tu? Amma ba'du ni satu uslub. Salahkan masjid ni bagi makan. Apa benda amma ba'du ni? Maksudnya, dan selepas daripada itu. Yalah, kenapa nak beritahu selepas pada itu? Terus je lah masuk amma ba'du ni, atau wa ba'du, ataupun seumpama dengannya. Orang Arab dia tak bercakap cara tu dulu, cara amma ba'du. Dia cakap terus. Bila mula Nabi jadi utus menjadi Rasul, Nabi dia ada cara cakapnya sendiri. Dia ada uslub cara bercakap. Nabi cakap, dia ada muqaddimah, dia ada isi, dia ada penutup. Muqaddimah, isi, penutup. Di antara muqaddimah dengan isi tu, dia diselang dengan amma ba'du, nak bagi tahu yang tadi itu muqaddimah, yang ni baru cerita. Ini baru cerita sebenar. Itu asal usul amma ba'du. Orang Arab dulu tak cakap. Tengah cakap tiba amma ba'du. Tak pernah cakap. Orang Arab tak cakap macam tu. Nabi bawa cara baru. Nabi bawa cara baru bercakap, iaitu sebelum nak bercakap, nak masuk isi tu sebut amma ba'du, dan selepas daripada itu. Macam tak ada makna. Tak ada makna, itulah makna dia amma ba'du. Itulah maksud dia. Mudah-mudahan didengar ini terjawab lah. Baik. Kita berhenti pada muka surat 48 ke 49 dah masuk. Dah 49 dah. Sedap lah. Boleh lah ni. Boleh lama sikit buat ni. Sedap lah. Semalam sejam 10 minit sebab dia jatuh beci aku. Sekarang ni okey. Dah. Sedap. Suara pun boleh, nada tu, dan setakat 2 jam 1.5 boleh habis. Tunggulah, nak tunggu nak balik. Baik. Dan mani dan maka tak terkala perkataan musannif qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ilmihi fid darin amin ya rabbal alamin. Maka tatkala adalah perkataan musannif yang terdahulu itu kurang nyatanya, ia nyatakan dia dengan katanya, yakni wajib istinja daripada tiap-tiap suatu yang najis lagi basah yang keluar ia daripada salah satu daripada dua jalan, iaitu qubul sama ada zakar lelaki atau faraj perempuan, atau dubur lelaki atau perempuan sama ada kecil budak kecil atau dewasa besar. Ini kita dah bahas ujung-ujung tu kan. Dan dikehendak dengan suatu yang keluar itu suatu yang lain daripada mani, kerana mani itu suci. Juga kita dah bahas semalam, walaupun kata mani itu suci, ada mazhab yang mengatakan dia tak suci juga. Dia adalah najis, mazhab Maliki. Ada yang katanya ketika basah najis, ketika kering tak najis, mazhab Hanafi. Mazhab Syafi'i secara mutlak tak najis. Walaqad karramna bani Adam, Allah muliakan Bani Adam. Tak mungkin orang mulia terhasil daripada najis. Macam tu juga ulama dia tak setuju dengan Big Bang. Kiyah ke situ sikit sebab dia hampir sama. Big Bang meletup, Big Bang. Tahu Big Bang? Kumpulan K-pop. Apa benda tak tahu lah. Ini tak tahu. Ini mazhab lain. Big Bang ni orang sains kata lah, astronomi kata, dia kata terjadinya kita ni daripada satu letupan yang besar. Letup, lepas tu jadilah kita punya cakrawala lah, kita punya orbit dan sebagainya lah. Semua ni terjadi kerana berlaku satu letupan yang besar. Tu orang barat punya kajian. Cuma benda tu bila kajian
boleh dikata, tak boleh nak kata guarantee benda dah lepas. Siapa-siapa boleh dakwa. Cuma kajiannya adalah sandarannya, sebab tu dia kata macam tu. Cuma ada ulama-ulama yang terdahulu dia tak setuju. Kenapa dia tak setuju? Dia kata letup-letup ni benda, cuba dia kata ambil mercun, buh dalam lubang hidung. Ambil mercun macam bola. Best sikit macam bola. Ambil macam bola, buh dalam lubang hidung, cucuk. Meletup. Agak-agak comel tak hidung? Memang tak comel hidung. Jadi jika letup-letup ni benda tak cantik, tapi bila meletup Big Bang, jadi bumi yang cantik macam ni. Kat situ lah, dia corner kat situ. Tak mungkin. Jadi masing-masing hujah masing-masing kan. Benda meletup ni benda tak cantik kan? Ke meletup tu benda cantik? Benda tak cantik. Benda meletup ni hasil daripada letupan tu tak cantik. Jadi maksudnya kalau kita ni apa ni, berasal daripada mani dan kita dimuliakan, kemudian yang mana kita dimuliakan tapi mani tu najis, tak boleh. Itulah antara, macam mana pun masih lagi terbuka untuk dibahaskan. Bila khilaf sampai kiamat. Baik, dan wajib istinja itu dengan air mutlak. Mesti dengan air mutlak. Maka apabila diistinja dengan air yang tak dapat tiada daripada dibasuhkan tempat keluar satu itu. Okey, pertama air mutlak. Air mutlak maksudnya kita tahulah air mutlak tu air apa? Air hujan, air laut, air sungai, termasuk juga air pipe yang kita pakai, air yang lebih daripada 2 qul lah, yang tak berubah sifatnya. Termasuk juga air tanah. Air tanah juga adalah air mutlak. Air tanah tu masuk air keruh. Bukan air tanah tu masuk selut tu, bukan, air keruh. Dia juga air mutlak. Jadi bolehlah untuk istinja dengan air. Dan tak dapat tiada, mesti, tak silap istilahnya la budda. Tidak dapat tiada. Tidak dapat tiada. Mesti ya? Kan? Tidak dapat tiada. Mesti. Tapi itulah panjang-panjang je tulis. Tidak dapat tiada, mesti. Nak tak nak. Okey, boleh juga. Nak tak nak. Dibasuhkan tempat keluar suatu itu, tempat keluar tu basuh hingga dizankan suci tempatnya. Tujuannya nak bagi suci. Dengan zan cukup, tak wajib dengan yakin. Yakin 100%. Ambil cermin tak wajib. Ambil video lepas cuci tu, tengok balik. Zoom tak wajib, kerana zan sudah memadai. Dan disebut juga kat sini, sekiranya hilang bekas najis itu. Jadi kalau dikata kat sini air mutlak, dengan air mutlak, basuh dengan air mutlak. Bila basuh dengan air mutlak, mengalirkan air mutlak dengan maksud yang tak ada kat sini, dhabit lah kat tepinya, warid, air warid, air datang. Dia ada dua, satu warid, yang kedua maurud. Bahasa Melayunya datang dan menunggu. Okey, datang, air itu datang macam ni. Itu namanya air itu datang kena najis. Kalau tempat najis kena tempat najis lah. Satu lagi, air itu menunggu. Maksudnya ambil macam mana? Ambil najis, tempat kena najis, buah dalam air. Budak-budak dulu dia basuh kencing dah jadi bomba. Masa basuh dia ambil air dalam ni, lepas tu dia celup. Plup. Faham? Dia celup. Jadi maksudnya sekarang ni, air warid ke maurud? Air menunggu ke air pergi? Air pergi ke air yang menunggu? Air menunggu tu. Air menunggu. Bila air menunggu, menyebabkan air tu jadi mutanajis. Kita ambil lah, kita katalah macam ni. Air dah buang air kecil dan dah istibrak. Dahem semua. Semua dah keluar, dah memang habis semua keluar. Yang tinggal cuma kesan-kesan ataupun sifat-sifat baunya macam tu je. Jadi caranya jatuhkan air, maksudnya datangkan air. Warid dia panggil. Air tu datang daripada atas ke daripada mana ke, datang, pup kena tempat tu, jatuh, pergi semua, tempat tu suci lah. Tempat tu suci. Jika air tu bertambah timbangan, jika air tu bertambah timbangan, bahasa lama. Biasa dengar tak bertambah timbangan? Kan? Saya guna perkataan gram. Bila dengar perkataan gram, kata, gram tak pernah dengar. Kita guna bahasa moden. Bahasa moden.
Tak kata bertambah timbangan. Ngaji tak faham apa maksud bertambah timbangan. Air mutlak dialirkan, kenakan dekat najis. Air tu adalah air mustakmal jika tidak berubah sifat dan tidak bertambah timbangan benda. Ngaji saja tak faham. Jadi sebab orang moden, saya tukar je lah ayat moden. Jadi kalau kita ikut gram, memang pelik. Ataupun liter, alirkan 1 liter, balance lepas dah alir tu dia jadi 1.0001 liter. Maknanya ada bertambah timbangan. Tapi kalau sebut bertambah timbangan, faham apa benda bertambah timbangan? Sebutlah gram. Biasalah bahasa masing-masing lah kan. Jadi bila air tu bertambah timbangan, bila ni air walaupun dia warid, walaupun dia datang kena tempat yang bukannya ain. Kalau ada ain, ada najis lagi. Kalau ada tai lagi, ada najis. Kalau air kencing, ada air kencing lagi, itu semua mutan najis. Ini tak ada, semua dah tak ada. Ain dah tak ada. Ambil katalah tisu ke apa, lap dah. Cuma masih lagi tidak suci kat situ, kena lalukan air. Lalukan air tu, okey. Lepas kena lalu, air tu nama mustakmal dengan beberapa syarat. Yang pertama, air tu tidak berubah sifat, bau tak berubah, warna, rasa tak berubah. Tiga perkara. Yang kedua, tidak bertambah timbangan. Jika bertambah timbangan, kita tahulah air yang pergi banyak tu tiba-tiba terlebih walaupun sedikit, maknanya adalah benda masuk dalam tu. Tu tujuan bertambah timbangan. Jadi bila tak faham bertambah timbangan, saya tukarlah gram, liter. Apa masalahnya? Guna bahasa baru. Jadi apa nama ni, air tu hendaklah warid, air tu hendaklah datang, kena kat tempat tu. Dan jika apa ni dengan kena kat tempat tu, air tu jadi mustakmal. Tu pun kita akan bincang bab tu nanti. Air tu jadi mustakmal. Tempat tu suci kerana air tu dah lalu. Itu jika air tu datang. Dalam keadaan yang sama, bukan air tu datang, air tu menunggu. Maksudnya tadi kita jatuhkan air, kita jatuhkan air satu tudung, cukup lah banyak ni, bubuh air banyak ni sikit ni, betul, jatuhkan macam tu, kena tempat tadi tu, mutan najis tadi tu, tempat najis, tempat kita nak istinja tadi, macam tu, jatuh, clear. Jadi air tu jika tak berubah, tak bertambah timbangan dan sebagainya, air tu namanya air mustakmal. Jika berubah dan sebagainya, jadi mutan najis lagi, kena sekali lagi baru jadi air mustakmal. Jadi itu jika air datang. Air banyak ni juga, jika ambil alat tu, plup, celup. Sama tak? Lebih kurang sama kan? Tak, dari segi sama je. Air banyak tu juga. Yang ni ke bawah, yang ni celup. Apa dia beza? Macam tak ada beza je, macam sama je. Memang pun macam sama. Hukum berbeza. Iaitu dengan kita masukkan benda Allah tu plup dalam ni, air tu semua mutan najis, malah asalnya najis tu ada sikit je kat sini. Bila dah celup, dia tenggelam sikit sampai sini, semua sini mutan najis dah. Dia tenggelam banyak lagi ke dalam air tu. Penuh lagi banyak, bertambah lagi. Sedangkan air yang sama banyak bezanya. Warid, maurud, cuah, tunggu. Tu je beza dia. Sekarang ni ambil daripada dua kisah, dua riwayat. Nabi kata, janganlah kamu mencelup tangan kamu ke dalam sebekas air macam kita panggil gayung, apabila bangun daripada tidur, kerana kamu tak tahu tangan kamu tidur kat mana. Fahamlah maksud tangan tu, tak tahu tak kat mana. Jadi kalau celup, kurang 2 qullah, mutan najis. Okey. Yang kedua, badui kencing dalam Masjid Nabawi. Waktu tu tak ada simen lah pastinya. Bila kencing, Sayyidina Bakar nak pancung, Nabi kata jangan, sabar. Kalau kau angkat dia bawa keluar sekalipun, berterabur najis sampai ke atas. Biar dia selesaikan hajatnya. Habis semua dia dah buang semua, ajar dia balik, badui ajar dia balik, pergi dia keluar, Nabi ambil air, tuang ke atas, semai ke atas tu. Tu air datang dan air menunggu tadi. Jadi kalau nak basuh, nak rendam, nak apa-apa tu, nak basuh, kalau kita nak basuh apa-apa, pastikan bubuhlah kain dulu yang mungkin kena air kencing yang dah kering tu, baru bubuh air. Bukannya bubuh air baldi penuh, bubuh. Itu pun kita akan bahas sekali lagi nanti bila sampai waktu ni. Bukan ambil bubuh air 1 baldi penuh, ambil kain ni anak-anak yang kencing tadi, bukan air kencing meleleh dah kering dah tak ada. Pop masuk, habis mutan najis semua. Tu sikit je lah bab tu. Tu pun tak masuk dalam bab tu, akan datang. Jadi air tu mesti datang, tak boleh air tu menunggu. Jika air tu menunggu, mutan najiskan semua sekali, termasuk tangan-tangan dia mutan najis kalau pakai tangan. Kalau kena darah ni, ada darah nyamuk ke darah apa sikit kat sini,
nak semayang ni. Dia ambil air banyak ni, dia tuang. Gosok tuang. Suci. Tapi kalau dia celup, faham lah. Kiaslah semua keadaan. Habis. Walaupun dia ambil gayung kat kolah sekalipun. Ambil gayung kat kolah, letak. Padahal tu, Lagilah memutanajiskan habis semua. Lagi besar. Tangan dia mutanajis lah pula. Sebab tu mutanajis. Air mutanajis. Mutanajis. Apa lagi ya? Air warid. Menurut tu sikit-sikit lah. Nanti kita masuk bab tu, kita akan detailkan lagi. Alamat pula. Ketika nak basuh kata kat sini, sekira-kira hilang bekas najis itu. Dan alamat. Alamat ni tanda. Tanda sebab kita bukan yakin, cuma zon aja. Bila cuma zon aja, mesti dia ada alamat. Dia ada qarinah. Yang mana dah nak stop ke tidak lah nak basuh. Kalau dubur, kita dubur lah. Ni cerita dubur lah pula ni. Dubur. Buang besar. Basuh tangan kiri. Nak stop berapa kali? 5 kali, 10 kali nak basuh. Jadi mesti kalau nak yakin, kita kena tengok dengan cermin, tangkap video dan sebagainya. Itu kalau yakin. Tapi tak payah yakin. Zon memadai, agak-agak agak sangka kuat. Bila dia agak-agak macam tu, dia mesti ada tanda. Tanda dia, dah cukup. Mesti ada tanda. Bagi lelaki, dan alamat hilang ain najis daripada dubur, zahir kesat tempatnya pada lelaki. Ini dubur lelaki yang tu. Dan zahir licin pada perempuan. Dia licin. Ada sebut semalam nak cerita pasal apa? Ke kau lupa? Lupa tak payah cerita? Nak kena cerita? Dah janji? Esok tak boleh esok? Okeylah. Sebab tak apalah. Sepatutnya masuk dalam bab apa? Muka surat apa tu? Yang apa? Sutera dan emas tu. Surat 100 lebih ada berkaitan dengan pemakaian sutera dan emas dan perak waktu tu. Kitab kita lah. Ada bincang bab tu. Tapi tak ingat. Tapi dah 140, 150 yang Rumi tu. 160 macam sebelum zakat. Cuba cari tengok. Sebelum zakat. Banyak, 100 lebih, 100 banyak sungguh, 180 kot. Banyak. Ada, cepat sikit-sikit. Yang Jawi malah nak belik. Tak dengar. Pada menyatakan bukan surat 175. Kat situ baru mengaji bab ni. Bab yang kata emas tadi. Tapi sebab 175 sekarang baru 63. 4 tahun lagi. Jadi kita cakap sekarang, nanti lupa dah lagi 4 tahun. Biar kita berkaitan dengan sutera, cara nak buat sutera yang boleh dicampur-campur. Kalau tak puas hati, boleh dengar rakaman YouTube dah ada yang kamu cak alam ni. Nak campur sutera tu, ulat sutera tu daripada mana, ambil sutera jenis apa dia panggil? Jenis berkualiti tinggi campur dengan tak berkualiti. Macam mana jika ada sutera tu sebagai poket, boleh pakai ke tidak? Macam mana kalau dia buat ni? Apa dia panggil ni? Boleh pakai ke tidak? Macam mana kalau ada line? Yang pastinya semua orang lelaki tak boleh pakai lah kalau semua sutera. Macam mana kalau 60% sutera? Macam mana semua ada dalam tu. Okey. Berkaitan dengan emas, kenapa dia ada perbezaan di antara kulit orang lelaki dengan orang perempuan. Di tempat berkedut-kedut juga adalah berbeza. Allah ciptakan berbeza kulit lelaki dengan perempuan. Jadi dekat dubur tu, dia orang perempuan, jika dia tu suci, dia licin. Sebab memang kulitnya liang-liang seni, roma-roma dia tu memang sangat halus. Oleh kerana itu mereka dibolehkan untuk memakai emas. Macam tak ada kaitan kan? Keruk dia kena sikit. Takut. Tak cukup keruk lagi tu. Jadi macam ni. Emas dia istimewa. Sangat istimewa. Dia ada sifat-sifat emas ni. Malah emas ni kalau kita nak jual beli pun boleh jadi riba. Fadl. Macam-macam. Dan emas ni limited kan? Kalau tak limited, kita semua kaya lah. Dia limited. Jadi dia buat mata wang lah, dinar ke. Okey. Emas ni ada antara emas punya sifat dia sangat lembut bila kena kan. Dia boleh lembut, dia boleh dicanaikan, dikeraskan, dia buat dibentuk. Dan bila dia buat macam tu, dia akan kurang sikit berat dia. Dia akan kurangkan sikit berat sebab masa nak bakar berlaku pemeluapan. Bantai aje lah. Dia hilang, dia jadi wap.
pop kurang sikit, 0.0 sikit-sikit. Sebab tu dia punya kilo dia tak kilo kita, kilo ikan tu. Kalau masuk kilo ikan tu memang tak naik. Tak naik. Okey. Jadi dia ada satu sifat, iaitu sifatnya dia ada satu serbuk yang ada dekat dia akan jatuh. Dia kena panas, dia akan jatuh macam apa dia panggil? Serbuk dia, macam debu dia. Debu tu sangat halus, kita tak nampak. Sangat halus. Debu ni dia boleh masuk dekat liang-liang roma. Bila dia masuk, dia akan berkumpul sikit-sikit dekat organ-organ yang tertentu, tempat penapis-penapis, sebuah pinggang ke apa ke, dia apa? Dekat sini-sini ke, yang naik besar tu, dia berkumpul lah. Dia naik masuk dalam darah. Dia masuk ke celah-celah. Kemudian lama-lama penyakit lah, macam-macam penyakit, gout ke apa ke. Taklah, memanglah penyakit kau tak semestinya pakai mask. Jika pakai tu, memudahkan lagi penyakit tu. Itulah cerita, memudahkan lagi. Okey. Kemudian apa nama ni, kenapa orang lelaki boleh pakai, orang tak boleh pakai, orang perempuan boleh pakai? Okey. Ketika berlakunya sistem apa, anatomi dalam ni, sistem auto yang Allah buat untuk orang perempuan, tiap-tiap bulan keluar haid. Tu auto. Tiap-tiap bulan keluar haid. Ketika keluar haid, dia akan keluar benda-benda tak elok. Penyakit-penyakit lah, bahasa kampung penyakit. Keluar penyakit, benda-benda tak elok, darah-darah yang tak sihat, dia akan keluar. Okey, dia sebenarnya kita tahu kajian mengatakan dia darah apa ni tak disenyawakan, dia duduk di dinding rahim, kemudian dia akan luruh sebagainya, semua tu kita tahulah. Tapi dia keluar tu sekali, dia keluar dengan apa nama emas tadi tu. Sistem Allah buat auto 4 gear. Auto. Oleh kerana itu, bila masuk dia boleh keluar auto. Kerana itu mereka boleh pakai emas. Sebab dia akan keluar. Orang lelaki tak boleh sebab tak ada haid. Dia manual. Manual pakai apa? Bekam. Orang bekam pun ada kat sini. Nak boleh jumpa dia. Dia bekam. Bekam orang lelaki, dia keluarkan haid juga. Keluarkan darah kotor juga melalui bekam. Setahun 2 kali ke. Paling cantik bulan sebelum Ramadan tu, Syaban. Memang terbaik lah kalau bekam waktu tu. Kerana tahajud garanti 30 hari. Tak ngantuk kat kepala. Letak berapa poin. Tapi dia kena waktu bulan Syaban lah. Jangan waktu Rejab tu, dah lama sangat dia dah jadi turun lah. Okey. Dia keluar, dia tak keluar. Jadi oleh kerana lama-lama orang, cuba tengok orang yang pakai mask 10 tahun. Rantai besar, Bengal. Muka tak ada seri. Bukan masalah tak ada seri tu apa. Dia sebenarnya penyakit tu yang ada tersumbat menyebabkan darah tak lancar dan sebagainya. Kenapa muka? Kita panggil tak ada seri lah. Muka tak ada seri. Antaranya sebab itulah. Kerana itulah perbezaan liang-liang seni tu bagi orang perempuan dengan orang lelaki. Dia licin, orang lelaki kasar dan besar. Dia punya luar, kalau kita tengok jauh besar lelaki daripada perempuan. Dah janji, kita cakap dah juga. Okey. Kemudian kita sambung lagi. Dan tiada sunat ia cium akan tangan kerana hendak ketahui akan hilang najis itu atau tiada. Tak sunat. Sebab basuh-basuh busuk ni. Makan pelik-pelik memang keluar busuk kan. Ada lagi ke tak? Tak sunat. Tak sunat cium. Kerana hendak mengetahui akan hilang najisnya atau tiada. Tidak. Walaupun ada bau, tak sunat cium. Kadang-kadang manusia ni pelik. Yang busuk dia cium. Yang wangi, kita ambil minyak wangi, perfume apa ni, minyak atar. Ni, kasturi hijau. Kasturi. Tak apa, terima kasih. Tapi bila kena busuk, busuk. Dia bau pula. Nampak busuk tu. Tu manusia sekarang. Manusia pelik. Kalau bagi wangi dia, tak nak. Cuba kata. Sedangkan makruh tu. Sebab antara perkara yang makruh, bila orang nak bagi minyak wangi, kita tolak. Itu hukum asal. Hukum sekarang mungkin berubah. Kenapa? Dia letak minyak apa yang jadi yang ikut dia balik tu. minyak adalah senyum. Minyak jampi, itu cerita lain lah. Hukum asal makruh. Makruh. Orang nak bagi kena terima. Itu hukum asal. Kemudian tengoklah macam mana dari segi orang ni boleh percaya ke tidak, tengok kan, itu cerita lain. Contohnya anak-anak pakai diapers, tiba-tiba keluar najis. Kita katalah baru je pakai sejam,
pakai pula apa? Pokok yang mahal tu. RM1.80 satu. Hari ni dah 3. Tiba-tiba keluar, biarlah dulu. Najis dalam tu, loji dia bawa, aku lukis dia, loji tarik dia. Bawa, okey. Selang 5 jam, 3 jam lah, 3 jam baru basuh. Masa basuh, ada bau tu dekat punggung. Ada kesan bau, dimaafkan bau tu. Kesan bau tu dimaafkan. Bukan najis tu, kesan tu. Jadi maksudnya tak sunat ia cium akan tangan walaupun ada bau. Macam tu juga kalau budak-budak ke dimaafkan. Kalau bapak budak pun dimaafkan juga. Apa dia? Tiada sunat bukan makruh. Tiada sunat tu bukan maksud makruh. Maksudnya harus. Cuma kait dia kat sini. Kerana hendak ketahui akan hilang najis itu. Tapi kalau dicium tu ada sebab lain, tu cerita lain lah pula. Sebab dia okey, basuh hilang ke tak najisnya? Cium dengan alasan tu. Itu yang tak sunat tu dengan maksud harus. Harus boleh tapi tidak disunatkan, ataupun boleh ayat lain tidak dituntut untuk mengetahui hilang ataupun tak hilang najis, dah clear ataupun tidak dengan cium, tidak dituntut. Kalau buat juga tak makruh. Yang makruh basuh kentut kering kan sebelum ni kan, kentut kering basuh, tu makruh. Dia boleh bawa jadi waswas tu. Boleh bawa waswas. Yang ini tak boleh bawa waswas, busuk je. Sebab apa? Dia bau benda busuk ni. Setan yang suka busuk-busuk ni. Jadi jin. Jadi bila macam tu, maknanya untuk menentukan ianya suci, dah clear ataupun tidak, bukan dengan alamat cium. Kat situ. Dengan alamat apa? Dengan alamat kasar bagi lelaki, kesat bagi lelaki, licin bagi perempuan. Cukup. Bukan dengan alamat bau, bukan. Kalau ada tikus dalam almari mati kan, baju berbau, kita balik kampung ke seminggu ke, baju bau kan, baju tu kekal suci, tak najis pun, sebab dia tak kena pun tu, dia cuma dia punya bau tu. Cuma nak bawa sembahyang memang sah, makruh lah pula kat situ sebab busuk. Tapi dari segi adakah dia berpindah, tak pindah. Bau tu, poin dia kat sini, bau tu dimaafkan. Bau tu bukan tanda ada bau, bukan tanda ada najis, bukan tanda tak suci, bukan. Tak. Dan sayugianya, ia mengendurkan duburnya. Ini kadang-kadang duk fikir, mengendur. Macam mana nak kendur? Apa maksud kendur? Kendur ni maksudnya macam mana kendur? Kemut kan? Aku fikir. Akhir sekali sajalah duk fikir. Dan sayugia ni kalau dalam kitab fiqh, sayugia ni kalau kitab Arab dia panggil apa? Yang bari maksudnya sayugia. Cuma dalam kitab fiqh dia ada banyak maksud. Maksudnya kalau bahasa Melayu sekarang kita panggil sepatutnya, boleh juga, semoleknya, sebaiknya. 3 tu lah, dah cukup dah. Sepatutnya, semoleknya, sebaiknya. Cuma bila kitab fiqh dia ada 2 maksud. Kadang-kadang sepatutnya, semoleknya, sebaiknya membawa maksud sunat, kadang-kadang membawa maksud wajib. Tengok pada cerita, tengok pada ayat, tengok pada masalah. Sebab tak boleh kalau sayugia yang bagi sayugia aja mesti sunat, tak boleh yang tu. Kadang-kadang dia masuk wajib. Dia wajib dengan sunat. Sayugia. Bahasa dulu ni sayugia ni. Kadang-kadang masuk sunat, kadang-kadang masuk maksud wajib. Yang ini maksudnya sunat. Okey. Tapi dia boleh jadi wajib. Sayugia ni. Kenapa? Maksud mengendurkan adalah wajib teran. Maksudnya kan dia keriput berkedut. Bila duduk dia akan apa dia panggil? Kendur macam tu. Sepatutnya terik lah kan. Tapi itulah tu kata-kata yang fikir. Tu bukan kendur. Tapi itulah maksud dia. Murad yang naknya maksud kendur tu asal berkedut. Bila duduk dia jadi terbuka. Dia jadi tak berkedut. Kan? Boleh tak kita istilahkan kendur? Boleh juga kan? Tapi itu bukan kendur, itu terik. Kembang. Tapi maksud dia adalah tu. Bukan maksud dia kendur tu maksudnya lagi dikedutkan lah. Tu maksud kendur. Dia maksud kendur kita. Maksud kalau dah macam tu, kita kendurkan dia lagi keras, dia lagi grip kan. Tu maksud kendur. Kan? Sebab kita tak teran. Sebenarnya tu bukan maksud dia. Bukan murad dia. Bukan maksud. Maksud yang dia nak tahu kendur tu maksud teran. Iaitu
Jangan jadi ada lipatan. Tu maksud. Jangan bagi. Tadi sebenarnya bukanlah kan duk bahasa dulu kot cakap macam tu. Dia panggil macam tu. Jadi bila duduk automatik dia jadi kendur bahasa dululah. Dia jadi tak berkedut dah. Dia jadi terbuka. Terik. Jadi terik. Okey. Bila jadi macam tu, dah duduknya ni. Okey. Dah basuh dah clear dah. Duduk tu okey dah. Cuma sunat teran. Maksudnya bagi lagi, terik lagi. Tu. Sunat. Terik lagi. Itu jika duduk. Maknanya duduk, basuh, settle. Okey. Sunat teran. Bila jadi wajib? Wajib teran tu, wajib mengendurkan tadi, wajib tu ketika basuh berdiri. So basuh berdiri bila duduk dia tak terbuka macam tu. Jadi wajib untuk teran supaya dapat terbuka dia punya. Tapi berdiri boleh ke? Tak boleh. Jadi nak cerita kat sini wajib untuk basuh kat celah-celah di antara lipatan tu wajib semua situ. Tu poin besar dia. Kat situ. Sebenarnya duduklah. Sebab tu ada orang kata juga duduk wajib. Boleh juga kita nak kata, tak boleh nak kata dia salah juga. Sebab dengan duduk baru tu buka. Sebenarnya wajib ke duduk? Tak wajib, yang penting buka. Masing-masing ayat masing-masing lah. Kalau kita dengar kadang-kadang kata wajib duduk. Nak mandi wajib duduk. Nak basuh berak wajib duduk. Kita bunyi wajib tu. Boleh ke kita terima? Oh, tak wajib. Nak lawyer buruk boleh lah. Nak cari salah, carilah. Poin dia kat situ, kalau kita pergi, kena ke dia? Kena. Sebab nak bagi tahu benda tu. Tapi nak cerita panjang-panjang, orang awam, orang masjid surau cerita panjang-panjang macam tu dah geli lah. 3 hari tak lalu makan lah. Cakap wajib duduk. Ya ke wajib tu? Tak kot. Memanglah tak wajib duduk. Tapi kita faham benda tu. Kalau nak cari, boleh cari. Nak tank, boleh tank. Boleh tank. Belana boleh tank. Okey. Dan ketika berdiri, wajiblah kita panggil teran. Sebab nak tu. Tapi saya berdiri pun tetap straight je. Tak adalah wajib kat situ. Manalah tahu. Dia jenis kalau keluar najis memang tak sempat nak apa-apa, terus keluar. Sebab apa? Dia tak ada grip tu. Dia tak ada grip, tak ada kedut tu, tak ada. Nak macam mana? Tak wajib lah bagi dia. Okey, jadi korek. Benda ni viral. Sebab tu nak kena sebut juga korek. Ada najis lagi rupanya. Korek. Tangan kiri lah kot. Tak wajib. Malah kita tak disuruh. Malah dengan korek tu boleh jadi penyakit buasir lagi. Cuma orang penyakit buasir dia kena korek. Adalah 2-3 orang jumpa bila saya kata tak wajib korek, malah korek ketika bulan Ramadan batal puasa. Dia kata Ustaz sedaplah cakap, Ustaz tak ada penyakit buasir. Macam mana? Rupanya buasir dia kena korek. Kalau tidak dia akan keluar nanti masa semayang tu, masa dia akan keluar. Waktu dia kena korek, dia kata. Korek untuk clearkan kat dalam. Saya cakap tak ada cara lain ke? Tak ada. Kadang-kadang dia ambil air, getah paip tu, dia buka kuat-kuat, dia tekan bagi laju, buat lebih adik-beradik korek lah juga tu namanya kan. Dah akan keluar dia kata. Kemudian dia boleh tahan lah. Dalam sejam, 2 jam tak keluar lah. Dia tak keluar. Jadi kalau macam tu, macam mana dia kata? Itu penyakit. Jangan cerita bab penyakit lah. Kita cerita umum ni, secara umum. Jadi kalau dia kata tapi puasa saya macam mana? Kata puasa pun sebenarnya tak boleh juga, batal juga korek. Walaupun sebab tu. Habis tu nak sembahyang macam mana? Daimul hadas lah. Orang sentiasa berhadas. Habis hadas ingat keluar kat kubul je. Dubur pun keluar juga. Dia keluar, sentiasa keluar najis. Nak buat macam mana? Daimul hadas. Tapi ketika malam nak korek lah. Siang tetap tak boleh korek. Sebab batal. Dan kita tidak disuruh untuk korek. Dan ada orang kata korek kerana nak mengelakkan buasir. Sedangkan korek itulah menyebabkan buasir. Kecuali orang dah memang sakit buasir, itu dah cerita masalah sakit, kena masuk kelas lain. Sebab banyak yang dimaafkan. Dan setiap orang berbeza dia punya ni panggil penyucian. Setiap orang berbeza dia panggil caranya. Macam solat dalam atas kursi kan. Solat atas kursi, bawa kursi tapi solat atas kursi tak sah, tak boleh. Dia berbeza. Sebab penyakit orang beza-beza. Ada boleh berdiri, tak boleh rukuk, tak boleh sujud. Macam-macam beza-beza. Ada boleh berdiri kejap, lepas tu kena duduk. Ada orang awal-awal lagi tak boleh berdiri. Ada orang berjalan tak ada masalah, berdiri goyang. Macam-macam. Main golf tak ada masalah. Main golf. Tapi semayang terus duduk. Bukan Allahu Akbar. Allahu Akbar pun duduk.
Uish, kenapa tu? Dia kena berjalan. Berjalan barulah apa? Medula oblong belata apa nama? Dah sebut dah tu belit. Oblongata, benda lah yang kat belakang. Lepas tu ada dekat belakang telinga ni yang apa ni? Bagi kita duduk mengimbangi kita. Benda tu yang kat sini lah. Kita ingat lagi ngaji tuition pun kat belakang ni. Jadi dia rosak benda tu. Accident rosak. Jika berjalan, okey. Berhenti je, goyang. Dia semayang, boleh duduk. Jadi maksudnya setiap orang berbeza hukumnya. Sama juga dalam masalah sakit. Macam mana kalau sakit, macam mana kalau najis keluar, itu kena masuk kelas lain. Yang mana banyak kemudahan-kemudahan yang dia dapat. Dan mungkin dia berbeza dengan orang lain. Mungkin berbeza dengan orang lain. Jadi korek tu kita ambil sekarang ni tidak disuruh, malah membatalkan puasa secara umum. Sakit masuk kelas sakit. Okay. Tandas pula, tandas kalau masa nak buang air tu dia ada dua tandas kita sekarang ni. Satu jamban cangkung, yang kedua jamban duduk. Jamban cangkung tu maksud orang bercangkung ke jamban tu yang bercangkung? Kita bercangkung, jamban tu duduk bawah kan. Jamban duduk maknanya kita duduk, jamban tu yang bercangkung. Yalah, jamban tu bercangkung, kita boleh duduk atas dia. Jadi tandas cangkung dengan maksud benda tu duduk bawah, kita bercangkung atas dia. Maknanya kita buang air di atas dua kaki. Dan kita basuh nanti juga di atas dua kaki. Dan itulah sunnahnya. Sebab dia ada orang buang air di atas dua peha. Loading lama lah. Nak kena baca kia sikit pun tak boleh. Maksudnya terus pergi ke tempat tu. Tak payah nak cakap panjang-panjang. Tahu tak dia buang air atas peha? Bukan, maksudnya dia duduk tu peha. Kan kalau tandas tu bercangkung, orang tu kena duduk atas tandas tu. Sebab tandas tu dah bercangkung, tandas tu naik atas, bercangkung, dia duduk atas tandas tu. Jadi dia duduk atas apa? Peha kan? Dia buang air atas peha lah namanya. Peha. Yang ini problem sikit. Yang terbaik adalah dia tandas tu duduk bawah, lubang tu duduk bawah, dia bercangkung atas tu. Barulah terbuka semua, memang sesuai. Sengit kat kiri, angkat kaki kanan, sebagainya, kepit organ-organ yang ada kan. Tu nantilah masuk bab tu nanti. Kat sini ada satu organ, kita panggil usus-usus ke apa ke, tak kisahlah apa nama, pundi tak pundi. Bila kita buang tu, kita angkat kaki. Nabi ajar kita angkat kaki sikit, kaki kanan. Angkat macam ni sikit lah. Tumit tu biar duduk atas sikit, automatik terkepit. Bila kita teran tu, keluar, lawas. Tapi kalau kita buat selain daripada tu, dia kena susah sikit, teran sikit. Sehari sekali berak. Kalau 3 tahun, berapa puluh kali, berapa ratus kali. Mana tak lose sebenarnya. Sebab tak teran. Padahal tak boleh teran. Duduk aja, keluar. Dengan caranya Nabi dah ajar. Masuk bab tu nantilah. Jadi duduk, tapi kalau duduk di atas macam kerusi lah kita panggil, duduk di atas peha, dia teran, dia kena lebih. Yalah, kena teran lebih lah. Sebab dia tak terbuka dengan sempurna. Dan nak basuh pun nanti je lah. Atau gosok pun kena lebih. Malah teran dengan maksud bagi longgar, kendor tu kena lebih lagi. Asalnya tak wajib kan? Dah jadi wajib bagi dia. Sebab tak boleh. Ataupun dia gosok, kalau orang lain gosok 4 kali dah clear, dia kena gosok dalam 15 kali. Sebab duduknya tu kat tepi lagi, kot celah tu, kot celah ni, kot celah. Macam licin lagi. Panjang lagi. Jadi naik atas tu. Tak jatuh tanggung sendiri. Pecah tanggung sendiri. Tapi sebenarnya tak pecah kan. Sebab dia telah dicipta untuk cerita pasal jamban pula ni. Tak apa, kita masuk semua. Dia dicipta untuk menanggung 100 kg. Kalau lebih habis lah. Jadi bila dia dicipta untuk tahan 100 kg, sama ada duduk dengan peha ke, duduk dengan kaki ke, duduk dengan apa ke, tetap 100 kg. Cuma cara duduk tu, jika dia kaki dia ke sini, kaki dia macam tu, memang itu memang kena lah. Duduklah macam ni. Takkan duduk pakai peha tak pecah. Berat banyak tu juga. Duduk atas kaki jadi pecah. Apa hal pula? Cuma cara biasa orang duduk, dia akan duduk macam ni. Kaki dia ke tepi macam tu. Macam ni memang rabak. Lepas tu terbelah, tajam, makan kat sini, habis. Jahit 18 jahit peha. Sebenarnya tukar yang bawah lah, bukan sekudar naik atas tu.
tukar yang kat bawah lah. Kecuali orang-orang yang sakit, orang tua yang tak boleh duduk cangkung, dah habis dah ni dia punya apa dia panggil gam, ataupun dia punya tulang yang dekat gel gam lah gel. Kemudian sini masalah slip disc, orang baru bersalin, dia semua kat atas tu, itu kena hati-hatilah, lebihkan sikit tu memang terpaksa lah, nak macam mana. Jadi kalau orang normal kenapa lah duduk atas tu, duduklah kat bawah. Sebab dia kena hati-hati bila dia duduk atas tu. Jadi maksudnya ada najis-najis yang dekat lipatan tu, dia kena lebih sikit daripada duduk di bawah. Tu je, kena hati-hati lah guys. Orang kepit. Yelah, betul lah. Atau disapuhkan, masuk kita istijmar pula. Atau disapuhkan tempat keluar najis itu 3 kali sapu. Okey, atau ni, bila atau maksudnya tadi cerita pasal air dah habis. Dah cerita habis cerita. Buang najis, keluar, ada saki baki dia, ambil air, clear kan, habis dah. Dia panggil istinja, selesai. Sekarang kita cerita kaedah yang kedua sebagai pilihan, option, iaitu jangan pakai air, bukan, tidak pakai air, hanya pakai batu sahaja. Yang Ustaz kata yang kalau yang meleleh tu tak boleh istinja. Nak masuk ni. Tapi macam esok macam jauh lagi. Tapi itulah. Sekarang ni habislah kita berkaitan dengan air, dan rasa senang aja, air tu selalu buat. Ini dengan batu pula, tak pakai air. Sama ada air tu ada ataupun air tak ada, tak kira. Yang penting lepas buang air kecil, buang air besar, nak pakai sesuatu umpama batu tanpa pakai air. Cara-cara, syarat-syaratnya. Atau disapuhkan tempat keluar najis itu 3 kali sapu. Qubul dan dubur lah, dengan 3 biji batu. 3 kali sapu dengan 3 biji batu. Kita baca dulu untuk ambil konsep, lepas tu baru kita tengok. Ambil konsep dulu. Tu cara baru belajar. Dia kena baca semua dulu, satu perenggan ke atau 4-5 baris untuk ambil konsep tu dulu. Faham, ni konsep dia. Tu undur balik. Kalau tidak dia susah sikit. Orang baru payah sikit nak belajar kitab lama kan. Jadi kena sesuaikan. Kadang-kadang orang tak setuju, kenalah baca style lama. Saya cuba memodernkan. Atau disapukan tempat keluar najis itu 3 kali sapu dengan 3 biji batu. Okey. Atau dengan satu batu yang 3 persegi. Kita dah nampak dah, konsep dia macam tu. Yang penting bukan 3 biji, yang penting permukaan. Tu kita faham itu. Tu kena faham konsep tu. Maka tiada memadai istinja, tak boleh, tak cukup istinja dengan kurang. Istinja tu maksud dengan batu tadilah, dengan kurang daripada 3 sapu. Dan jika hasil suci dengan yang kurang daripadanya sekalipun. Okey. Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, atan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-gha'id fa amarani an atiyahu bi thalathati ahjar. Nabi pergi ke lurah untuk buang air, kemudian baginda menyuruh aku membawa 3 biji batu kepadanya. Ni hadis yang ambil daripada kitab apa ni? Fiqh Manhaji. Sekurang-kurang sapu 3 kali sapu. Okey. Ataupun 3 biji batu. Yang penting bukan batu tu, yang penting permukaan. Atau dengan satu batu yang 3 persegi. Maka kita kiaskanlah 2 batu, tapi satu batu tu sekali, yang batu yang kedua ada 2 persegi. Boleh tak? Boleh. Dia tak sebut. Faham lah. Satu batu ni satu segi, satu je, habis, tak boleh pakai dah. Yang kedua ni ada 2 segi, maknanya belah sini boleh, belah sini boleh. 2 biji dia sebut kat sini, 3 batu ataupun satu batu 3 persegi. 2 batu tak boleh lah. Bukan tak boleh, faham lah dia punya permukaan tu. Maka tiada memadai, maksudnya tak boleh, tak cukup jika dengan kurang daripada 3, tak boleh. Maksudnya ambil keluar najis, ambil batu, kita mungkin kata tisu lah, samalah, ambil prop sekali, prop 2 kali. Dah tak ada dah ni, tak boleh, mesti 3. Mesti 3. Dia kata ni, dan hasil suci dengan yang kurang daripadanya sekalipun. Keluar najis, habis, lawas pula kali tu, keras dan lawas. Najis, ambil tisu letak, tak ada apa-apa, dah kuat, tonyong, tak ada apa-apa. Tak payah, sekali tak memadai, tetap juga kena kali kedua. Walaupun tak ada, tetap juga kena ambil yang ketiga, walaupun tak ada. Tu maksud tu. Jadi sekali ada kesan, ada tu kesan. 2 kali tak ada, wajib yang ketiga. Sekali ada,
Dua kali tak ada, wajib yang ketiga. Sekali tak ada, dua kali ada. Ada tu ada kesan lah. Ambil kali ketiga, tak ada. Cukup lah 3. Sekali tak ada. Macam tak kambing keluar. Sekali tak ada. Dua kali tak ada. 3 kali tak ada. Tetap juga 3 kali. Dia tak boleh sekali, kedua tak boleh. Dia maksudnya sekurang-kurangnya 3 kali. Walaupun dah bersih, tetap juga kali yang ketiga tu. Dan tiap-tiap satunya melengkapi tempat kena najis, yakni ambil konsep dulu, yakni tiap-tiap satu kali sapu itu meliputi akan tempat keluar najis itu. Maka jika suci tempat keluar dengan dia, yakni dengan 3 kali sapu, memadai dengan dia. Okey, maksudnya dia kata kat sini yakni tiap-tiap satu kali sapu tu meliputi. Maksud sekali, macam ambil wuduk. Kalau faham wuduk, faham ni, selesai. Dia sama je konsep. Ambil wuduk, basuh muka 3 kali. Apa maksud basuh muka 3 kali? Maksudnya kena rata 3 kali. Tapi kalau basuh 5 kali, tapi cuma rata 3 kali, berapa kali sebenarnya? 3. Basuh 18 kali, tapi rata 3 kali je. 3? Macam mana boleh jadi sampai basuh 18 kali? Dia ambil, dia basuh sini. Sekali. Ambil 2 kali, 3 kali. Ni tak kena lagi. 4 kali, 5 kali. Kena semua. Sekali. 5 kali dia sekali. Ambil lagi. Itulah maksud dia. Jadi samalah. Tempat keluar, dia ambil batu, dia ambil tisu, dia buat sebelah. Sekali. Ambil belah sini pula. Sekali ke 2 kali? Sekali. Itulah maksudnya. Senang. Okey. Okey. Jadi dia ada alamat, dia ada qarinah, dia ada alamat yang mana, macam mana nak tahu dia suci. Dia macam ni. Sapu, kan, sapu. Alamat suci dia macam ni. Sapu, pump, pup, kan. Lepas tu tengok. Dia akan ada kuat, maksudnya banyak. Lepas tu makin kurang, habis. Okey, habis lah dia punya permukaan tu habis. Maknanya ada lah tu. Buang. Kali kedua pula. Tisu ke, tak kisahlah. Tisu ke, batu ke, ambil kali kedua. Kena kan? Tarik. Bila tarik macam tu, dia akan adalah kesan tu. Makin banyak, makin kurang kan? Itulah maksud dia. Maksud tak ada ni. Ambil. Pump. Ada, lepas tu tak ada. Dia nama ada ke tak ada? Ada separuh, tak ada separuh. Namanya ada. Dia kena ambil. Maksudnya, maksud tak ada, tak ada. Tu orang nama tak ada. Sebab kadang-kadang kita kata tak ada tu, maksud bila kena tempat tu, dia ada banyak. Kemudian dia tak ada kat ujung. Faham tak? Tarik macam ni, kan? Tarik, ambil tisu, tarik. Kita tengok kat atas tu ada warna lagi, tapi kat bawah tu tak ada. Maknanya kita boleh fikir sebenarnya dah tak ada. Sebenarnya ada ke tak ada macam tu? Ada. Yang tak ada memang tak ada sungguh. Tu maksud tak ada. Dia takut-takut nanti kata dah tak ada. Yang mula-mula tadi tu yang balance yang terakhir, yang hujung dah kat bawah tu dah kira tak ada. Kira tak ada lah. Tak macam tu. Tak macam tu. Tu maksud tanda tu, tanda-tanda dia. Tak ada kebasahan bila disapu. Okey. Jadi maksudnya untuk memudahkan istijmar ni, hendaklah dia istibrak dulu. Dia istibrak, kemudian baru dia istijmar. Istibrak, semalam dah bincang istibrak, iaitu mengeluarkan saki baki najis yang ada dalam saluran, yang mana seolah-olah pipe yang ditutup, sebenarnya walaupun kita dah tutup, dia tetap ada lagi. Bila kita goyang, bila kita jentik, bila kita tu, dia akan keluar seolah-olah macam tu. Jadi jika dia tak istibrak, ketika dia buat tu rasanya tak cukup 3 kali. Betul tak? Dia buat tu dia jadi banyak kali. Jadi disunatkan untuk istibrak dulu. Istibrak ni apa? Istibrak ni satu perbuatan menghabiskan saki baki najis yang ada. Apa sahaja perbuatan namanya istibrak. Apa sahaja. Jika dengan melompat, maka melompat itu adalah istibrak. Ada orang. Ada 7 cara. Sebab apa dia kena jatuh cerita lain. Maksudnya kalau dia tak lompat, nanti keluar masa sujud. Bangun duduk, nama istibrak. Jika dengan bangun duduk tu menyebabkan habis keluar. Apa sahaja perbuatan yang menghabiskan
menghabiskan keluar najis tu namanya istibra'. Jadi dalam kitab dia akan tulis berdahem. Kita pun lepas buang kecil berdahem. Tapi belajar tak dahem. Kat sini dah belajar kan cara berdahem? Belum? Tak belajar cara-cara berdahem. Tak dapat sanad berdahem lagi. Lah, tak dapat sanad berdahem lagi. Dahem tu kena belajar. Berdahem memang dalam kitab semua tulis berdahem, dan Nabi kata hendaklah istibra' dengan cara berdahem. Berdahem ni kita faham berdahem macam lekat tu berdahem. Dalam masalah istibra' bukan macam tu. Kalau berdahem macam tu tak keluar air kencing. Garanti keluar kahak, tak keluar air kencing. Dia macam ni. Yang dimasukkan dalam kitab-kitab fiqh berdahem tu maksudnya caranya macam ni. Pertama, kita kadang-kadang kita boleh dengar ayatnya, kita pusatkan seluruh tenaga kita dekat pundi kencing. Kadang-kadang masa kita nak tumbuk orang kuat-kuat, sebenarnya kalau kita kaji balik, kita memusatkan fokus dan tenaga kita semua dekat situ. Tumbuk. Kalau kita tak fokus, kita tak boleh kuat. Dia biasa. Kuat macam ni pun tak boleh. Dia kena sungguh. Fokus tambah lagi dengan marah, dengan emosi, tambah lagi. Fokus tu bertambah tu. Tambah, baru dia pergi. Jadi, kita boleh fokuskan, tujukan dekat pundi kencing kita ataupun saluran kencing. Macam mana nak buat Jangan mata lah kot. Macam tu. Okey, dah fokus dah. Kita arahkan segala tenaga yang ada ke situ. Okey, kemudian tarik nafas. Tarik, lepas tu berdahem dengan kadar yang sangat laju. Bukan itu berapa saat? 2 saat 1 saat setengah. Dia laju 0.0. Saya suka main nombor. Orang tak suka tak apa. Suka main nombor apa-apa main nombor ni. Tapi bukannya nak bagi tahu mesti macam tu. Fahamlah maksud yang nak bagi tahu ni. Saya suka main nombor 0.00. Tak banyak kan? 1 saat 0.3 saat dia punya dahem. Biasa dahem 1 saat kot, kan? Saat lebih kurang. Ni 0.3 saat. Maksudnya laju lah. Jadi lepas dah fokus semua dekat pundi kencing kita, kalau kita belajar anatomi lagi, kita lagi pandai kat mana tempat yang duduk, atau dekat saluran-saluran kita dah betul-betul fokus dah macam tu, kita pun lepas tu dengan kadar 0.3 saat terus laju. Barulah keluar pergi kat situ. Try tak je. Dia akan pergi, terasa getaran tu pergi baru keluar. Tu waktu baru keluar. Kalau tak bergerak orang kat sini, tak masuk sini, sampai sini je. Kebanyakan dekat R&R dengar macam tu. Kita nak buang air, betul kat dalam toilet, betul dengar orang sebelah. Tengok macam mana? Garanti tak keluar. Garanti tak keluar. Dia bukan macam tu. Fokus kan semua tenaga kita ke situ. Situ tu ke mana? Pandai-pandai lah. Ke situ. Lepas tu tarik nafas. Lepas tu dalam kadar yang sangat cepat dan kuat. Akan bunyi tak? Rasa tak? Feeling tak? Sampai tak? Itu saya buat dah sampai. Kalau sendiri buat terkencing tu kat sini. Tu cara berdahem. Dapatlah sanad berdahem tu. Itulah apa nama berdahem. Bukan tak jadi. Okey, itu satu yang diajar. Kerana orang normal dia cukup sekadar cukup. Orang yang sakit, dia tak cukup kadar tu. Tak jadi. Sebab dia sakit. Waktu tu ada cara dia daripada bawah tu dia tarik ke depan macam tu. Ada cara pumping. Yang penting nak gerakkan tempat tu. Ada ketuk ketampi, tekan hari-hari dan sebagainya. Urut daripada belakang ke depan macam mana. Jadi kenapa kalau dia tak buat macam tu, menyebabkan nanti dia sembahyang ketika sujud terasa Allah nak berhenti ke tak. Sembahyang dah tak fikir, tak boleh nak fikir dah. Bangun rakaat yang kedua, Allah apa ni, apa keluar ke tak, tak rasa meleleh, habis dah khusyuk dah, habis tak nak berhenti ke tak. Dah berbelah bagi, panjang cerita. Jadi perlu buat ada 7 cara untuk istibra'. Jadi antaranya basuh dengan air sejuk. FTS mana-mana lah basuh dengan sejuk. Tapi sebenarnya ada cara yang paling mudah. Macam mana? Sebelum sembahyang janganlah kencing. Settle masalah. Tu
Tu guru aja. Saya buat aja. Jangan kencing. Maksudnya dia, okey, bila nak sembahyang? Sekarang pukul berapa? Nak sembahyang 1:30. Kencing pukul 11. Pukul 11, 12 tu malam. 11 lah kencing pukul 11. Tahan. 3 jam tak kencing okey lah. Lepas sembahyang kencing lah puas-puas. Selesai masalah. Dia memang dia akan terasa sebab dah 3 jam ke 2 jam dia akan terasa. Tahan tu tidak mengganggu kekhusyukan lagi. Yang mengganggu kekhusyukan yang 6 jam. Itu memang tak ganggu khusyuk. Ni baru 2 jam 3 jam. Buang air. Lepas tu masuk bilik air, basuh lah, takut-takut ada keluar-keluar, tak apalah yang tu. Janganlah buang air lah. Tu je, senang. Tak payah nak kira dahem tak payah. Tapi kalau dia ada penyakit, tu cerita lain. Masuk penyakit sentiasa keluar ke apa, kena cerita lain. Penyakit je kena masuk kelas lain. Ini yang normal. Habis kat situ, apa lagi Orang perempuan urut hari-hari lah. Orang perempuan berurut kat situ untuk sebab apa orang lelaki selalu kena silsil baul ataupun tadi tu nama silsil baul, silsil baul air kencing, ada silsil rih orang perempuan, kentut farash dia panggil, ada kentut betul sungguh kentut ni, ada macam-macam penyakit tu. Kenapa orang lelaki selalu kena berbanding orang perempuan dari segi silsil baul tadi? Kerana dari segi penciptaan orang lelaki dia punya saluran panjang baru keluar, orang perempuan pendek macam tu. Nak sumbat kat mana? Tak sumbat. Tak boleh nak sumbat. Orang lelaki yang ada pergi ke atas, kok ni, pruk baru keluar. Itu yang jadi macam saluran dia panjang. Bila saluran panjang banyaklah, tambah-tambah makan tak jaga, minum air gas, bantai semua, memang lagi-lagi lah, santan tak santan. Sama lah orang cakap ni pun, bantai aja. Kita bercakap bukan cakap untuk orang, untuk diri sendiri sekali. Bantai aja. Jadi tanggunglah masa bila dah lama 50 60 jadilah jadi penyakit lah. Okey, jadi apa lagi tadi? Okey, jadi sunat istibra'. Jadi bila dengan istibra' barulah 3 kali tu dah memadai. Jika tidak mungkin sampai 10 kali. Sebenarnya bukan sebab najis, sebab dia tak istibra'. Itu yang keluar. Okey. Dan jika tiada suci tempat tu, tak suci tempat itu dengan 3 kali sapu, dilebihkan atas yang demikian itu hingga suci tempat tu. Baca dulu, sama ada genap atau gasal. Gasal ni ganjil. Segala batunya yang dibuat istinja dengan dia, maka selama tiada suci ditambahkan sapunya hingga tiada meninggal daripada najis. Maksudnya sekurang-kurang 3. Ni cantik ayat ni. Kalau ayat moden, kita moden kan macam ni, sekurang-kurang istinja dengan bukan air, dengan tisu, dengan batu, mesti 3. Sekurang-kurang sama ada dengan 3, sama ada sebelum 3 pun dah suci, tetap wajib 3. Okay? Ataupun dengan 3 tu cukup-cukup suci, settle lah, dah tak ada dah 3 juga. Dan sebanyak-banyaknya, maksud yang wajibnya sebanyak-banyaknya tidak terkira. Okey, sebanyak-banyaknya sehingga habis, sehingga suci. Dengan maksud jika pertama puk ada, kedua tak ada, wajib juga yang ketiga. Okey. Lepas tu habis. Dah sembahyang. Mandi pula. Ambil wuduk sembahyanglah kalau dalam masalah. Okey. Jika sekali ada, 2 kali tak ada, wajib juga 3 kali. Okey. Sekali ada, 2 kali ada, 3 kali ada, 4 kali ada. Kat 3 dulu. Sekali ada, 2 kali ada, 3 kali ada. Tadi kata sekurang-kurang 3 kali, tapi 3 kali masih ada, wajib 4. Wajib 4. 4 kali ada, wajib 5. 5 kali ada, wajib 6. Sampai 18,000 sekalipun. Bukan nak cerita tu, nak ceritanya sebanyak mana pun. Jadi dah banyak sangat, tak payahlah pergi air lah. Habis lah punggung aja. Enel lah punggung. Jadi tu nak kata sebanyak mana janji pop ada, wajib yang seterusnya. Okey, dia sebut kat sini ghasal dan genap tadi macam mana? Okey, kita ambil sekali ada, 2 kali ada, 3 kali ada, 4 kali ada, 5 kali ada, 6 kali tak ada. 6 kali tak ada. Sunat kali ke-7. Tu maksud dia. Sunat kali ke-7. Okey. Kemudian jika macam ni, sunat kali ke-7 sebab masa nak ganjil. Okey. Sekali ada, 2 kali ada, 3 kali ada, 4 kali jadi wajib kan? 5 kali ada, 6 kali ada, 7 kali tak ada. Tak sunat 8. Yang penting nak berhenti tu dekat ganjil. Walaupun tak ada dah, tetap
Tapi kalau jika yang ganjil tu dah memang tak ada sunat lapan. Dan benda ni simple sangatlah. Terlalu kecil untuk dibahaskan sampai panjang lebar. Okey, dan jika tiada suci tempat itu dengan 3 kali sapu, dilebihkan atas yang demikian itu hingga suci tempat itu sama ada genap atau rasal segala batunya yang dibuat istinja dengan dia, maka selama tiada suci ditambahkan sapunya hingga habis najis tu. Itu melainkan bekasnya yang tiada suci dan tiada hilang ia, melainkan apabila dibasuhkan dia dengan air, maka bekas najis itu dimaafkan. Ni kena faham dia punya tanda. Dia panggil ayat tu dia kena baca habis kat situ. Dia tak boleh baca satu-satu. Okey? Iaitu melainkan bekasnya yang tiada suci dan tiada hilang ia, melainkan apabila dibasuhkan dia dengan air. Allah. Dia tak boleh baca macam tu. Dia kena baca macam ni. Melainkan bekasnya yang tiada suci dan tiada hilang ia, melainkan apabila dibasuhkan dia dengan air. Itu satu cerita. Daripada bekasnya tu satu cerita. Macam ni. Lepas ni faham. Melainkan. Okey, sekarang ni sehingga suci. Betul ke suci? Kan dia kata sehingga suci berhenti. Gasal ganjil berhenti. Soalannya betul ke suci? Mana nak suci mesti pakai air. Mana boleh suci? Tapi suci tu maksud tak ada dah kesan tu maksud suci tadi. Sebenarnya tak suci. Mesti mana boleh pakai tisu sama pakai air, garanti tak boleh. Sebenarnya dia ada lagi, mungkin ada bau, mungkin ada color, mungkin ada lagi. Cuma kita buat dah tak ada. Sebenarnya ada. Pastilah. Habis yang ada tu macam mana nak hilangkan dia? Boleh tak kalau pakai tisu banyak kali? Tak boleh juga. Macam mana nak hilang? Kena pakai air. Itu maksudnya. Melainkan bekas yang tinggal tak boleh hilang melainkan dengan air. Baru boleh hilang. Bekas tu namanya, bekas tu dimaafkan. Tu maksud dia. Melainkan bekas yang tiada suci dan tiada hilang ia, melainkan apabila dibasuhkan dia dengan air. Jadi jika ada tinggal bekas, dia dimaafkan jika bekas tu hanya boleh dihilangkan dengan air sahaja. Jika bekas tu boleh hilang air, tapi kalau pakai tisu pun boleh hilang lagi, tak maaf. Ada bekas macam yang mana kita ambil tisu, pop, boleh hilangkan sikit lagi. Dia kata tak apa, dimaaf. Tidak dimaaf kerana bekas tu bukan hanya boleh dihilangkan dengan air saja, dengan tisu pun boleh. Yang mana dimaaf? Yang hanya dengan air, dengan tisu dah tak boleh. Kita fahamlah dia punya keadaan tu macam mana. Dah tak boleh pergi, dah kering, dah tak boleh pergi. Tapi mesti ada. Tak mungkin tak ada. Mesti ada. Cuma tak boleh hilang melainkan dengan air. Maka bekas tu dimaafkan. Warid maurud tadi. Tu dia. Cuba tanya kita lah sebab kita malam tadi tak tahu bunyi. Okey. Tu ilah tu sebab dia sana negeri Arab tu dia istinjaknya itulah. Antaranya. Ya, ilah antaranya sebab masa dia tidur dia tak tahu, mungkin dia masuk sini, satu kena najis, antaranya kat situ tempat tu ada najis, antaranya dia istinja dengan batu, antara macam-macam antara. Itu antara betul. Jadi tajuk sekarang ini maknanya dia tak kena dia punya najis tu memang ada, tapi dimaafkanlah. Sekejap. Yang itu tak boleh cakap macam tu kerana yang dimaksudkan dimaafkan ni hanya di tempatnya sahaja. Jika dia pergi dekat tangan, yang tu tak dimaafkan. Tak dimaafkan nisbah dia lah. Maksud sekarang ni okey, sebab dah tanya kita kena jawab siap-siap. Maka bekas najis itu dimaafkan dia. Dimaafkan nisbah semayang. Maksudnya tak boleh terang lagi. Dah tanya kena terang dulu. Bukan nisbah air. Maksudnya dimaafkan ni yang kata maka bekas najis itu dimaafkan dia nisbah sembahyang tu. Maksudnya sembahyang walaupun ada dimaaf bekas tu. Ya istinja bekas tu dimaafkan nisbah. Tak apa, dah faham sikit. Sekejap lagi kita masuk lagi sikit lagi. Jadi bila tinggal bau ke warna rasa yang mana tak boleh hilang melainkan dengan air, dia dimaafkan. Okey. Dan memang menggunakan batu ke tisu ni memang takkan dapat hilang sifat-sifat najis dengan sempurna. Memang dia akan tinggal. Tujuannya bagi mengharuskan solat. Dia bukan mengangkat hukum najis, bukan. Dia meringankan najis dan mengharuskan solat walaupun ada.
Jika tak ada, tak timbul isu. Jadi oleh kerana tu, orang yang istinja pakai batu tadi, maknanya ada kesan-kesan. Dia masuk dalam bekas, kita ambil bathtub. Bathtub kurang dua kol lah. Bathtub tu yang dalam hotel tu lah, orang kaya mandi lah. Orang miskin tak mandi, rugi air. Orang kaya mandi tu, dia masuk. Okey, kita ambil buat cerita. Dia istinja pakai tisu, perang, ambil wuduk, semayang. Dimaafkan nisbah semayang. Dengan maksud, walaupun ada kat situ, dia dimaafkan. Jika kadar banyak tu dalam keadaan tak basuh, ada di tangan, tak, maaf. Contoh kita ambil berapa banyak yang balance yang tinggal, kadar bau, kadar yang ada, berapa banyak ada, kita kena dekat sini, tai ayam ke tai orang tak kisah, kita ambil tisu, kita buat macam tu juga. Jika dia tengok dari segi sifat-sifat apa, memang ada sikit-sikit lagi, memang tak boleh hilang melainkan dengan air. Kalau kita tengok yang istinja dekat tempatnya berbanding, ini lagi kurang, contoh, ini lagi kurang, yang tu lagi banyak, contoh macam tu. Okey, tetap juga yang ni tak dimaafkan sebab dia bukan kat tempat, dia hanya di tempat keluar, kubur dan dubur sahaja. Jadi bila ada, dia tak dimaafkan nisbah semayang, memang tak kat tangan. Jadi di tempat keluar tu dia dimaafkan nisbah semayang. Okey, maksudnya semayang tu dia dimaafkan. Tapi bagi air dia tak maaf. Dia masuk dalam bathtub ataupun dalam kolah yang kurang 2 kolah, dia masuk memutanajiskan semua air tu dan dia sekali. Tu yang penting, dan dia sekali. Dia masuk, sedap, bubuh masuk, dah lah masuk situ, buah air sabun, bukan mutlak, mutaghayyir, satu hal. Duduk sedap je, kemudian bangun-bangun, tak berapa nak bilas sangat, bilas lebih kurang je, ada yang kena tak kena ke, pergi semayang konon-konon. Sebab apa? Tadi aku semayang tak basuh berak pun, sah. Takkan air tu jadi masalah? Tak jadi masalah lah. Sepatutnya semayang tu memang sah. Memang sah sebab dimaafkan bagi semayang, tak dimaafkan bagi air. Jadi bila dia masuk dalam tu, tak najis. Malah jika dia pijak kaki orang sebelah, batal orang sebelah semayang. Menanggung. Orang sebelah tu, dia hanya dimaafkan bagi orang yang tuan punya punggung. Dia istinja dengan tu, najis yang balance tu ataupun bekas yang tidak hilang melainkan dengan air tadi tu, dimaafkan bagi tuan punya sahaja. Orang lain tak dimaaf. Jika dia ambil ni kaki dia, ni kaki orang sebelah, dia pun dekat, oh kau dekat sangat, dia pun tuk naik atas ni, batal orang sebelah. Sebab tak sini lah gelenyah, tak gelenyah tu LGBT. Dia dah naik atas ni, orang sebelah tu telah menanggung najis yang ada kat punggung dia, balance tadi, yang tak basuh tadi, tidak dimaafkan bagi orang sebelah, batal semayang orang sebelah. Tapi orang sebelah tak tahu, dia pula tak bagi tahu, tak ada masalah bagi orang sebelah, mana tahu. Rufi'al qalam an thalath, dia angkat qalam daripada 3 golongan, antaranya tak tahu, yang dia berdosa. Sepatutnya dia kena cakap, tak maaf tadi aku pijak kaki kau tadi, kadar lebih kadar tamakninah, kau pula tak tarik, aku berak tak basuh tadi. Kau kena kodok balik, berish, kena menumbuk sebiji. Dia kena bagi tahu, wajib dia bagi tahu. Satu lagi, apa pasal yang dia pijak, kadar tu tamakninah, subhanallah, 1 saat, 1 saat setengah, main nombor lagi. Dia kata, mana subhanallah 1 saat setengah, faham masuklah duduk. Tengok, Pak, betul, pijak, betul, dia kena macam tu lah juga najis yang ada jatuh tahi cicak, sama je kadar tamakninah, menanggung najis. Macam tu juga yang biasa kita sebut lah, pegang anak, dukung anak, ambil daripada peristiwa Sayyidina Hasan Hussein duduk atas Nabi, panjat lama, sahabat kata turun wahyu ke apa, tak bangun-bangun daripada sujud, lepas tu dia pun maknanya boleh lah pegang anak sebab dua orang lagi duduk atas Nabi, kita ambil anak kita tak sunat dekat kulfah dia, bela panjang, masuk UPK jadi panjang. Kalau tak pun anak perempuan pun kita tak basuh ketika tu, kita hanya buang air kencing, ambil wet tissue, hanya lap macam tu, pakai, anak tu menanggung najis yang dekat punggung dia. Ini bukan istinja lagi tu, istinja kat tempat dia, istijmar pakai tisu kat tempat dia, ni pakai habis seluruh punggung, letak habis sama wet tissue, habis mutanajis semua dia punya punggung dia. Kita pula pakai baru-baru, kita pakai solat pegang anak, mana sah tu najis ada, tak tanggung. Jadi kiaslah daripada kes tadi, mana boleh anak duduk atas mak dia, anak ambil mak dia, duduk dekat mak dia, tergantung dekat kain apa dia panggil, kain semayang mak dia tu, angkat kaki, kadar tamakninah, batal mak dia. Sebab mak dia menanggung dia, sebab dia angkat kaki. Jika dia cuma letak macam ni,
tek macam tu kan. Manja dengan mak tak batal. Dia duduk atas riba batal. Kadar tuan Aminah kena tolak cepat-cepat. Takkan nak tolak anak, kesian dia. Pasrah sajalah. Batal, semayang balik. Sama lah. Kias daripada benda ni je. Boleh kias banyak. Tapi terlalu banyak nanti kalau nak kiaskan. Stop kat situ dulu lah kot. Nak kiaskan banyak benda boleh. Banyak benda boleh. Banyak benda. Okey, menanggung najis. Okey, macam mana kalau berpeluh? Berpeluh, panas semai-semai, panas berpeluh. Dia pun mengalir air peluh tu, kena kain. Berpeluh, tempat tu lah berpeluh. Cerita tempat tu lah, tak payah kalau berpeluh dekat sini jatuh, peduli apa dengan benda-benda dengan istinja ni. Tempat tu berpeluh. Berpeluh dia mengalir. Pastinya bila peluh tu dia air. Bila air dia akan bercampur dengan bekas-bekas tadi. Agak-agak peluh tu bau kasturi. Mestilah bau tu dan kena kain. Bila kena kain, kita pun bau. Sah, confirm dimaafkan juga. Dengan kain-kain dia dimaafkan. Cuma dia juga dimaafkan. Tak dimaafkan bagi orang anak dia nak pinjam, nak semayang. Tak boleh, tadi ada mengalir air jubus kan kata. Tak boleh. Dimaafkan bagi diri dia. Bagi diri dia. Malah kalau nak semayang banyak kali pun boleh. Bukan semayang tu je. Pakai kain yang ada tu tadi. Boleh. Sebab dimaafkan bagi dirinya sahaja. Peluh tu. Peluh bercampur tadi. Dimaaf. Orang lain tak dimaafkan. Dan pukul apa dah ni? Tak penat pun walaupun dah sejam. Sebab ni mujur ada orang buat ni. Dan lagi satu dan lagi suatu yang dibuat sapu itu tiada terhenti atas batu jua. Hanya boleh disapukan dengan tiap-tiap suatu yang suci lagi kasar, kesat, lagi beku. Beku tu apa dipanggil pepejal bahasa sekarang. Yang keras lagi yang bukannya dimulia syarak. Maka suatu yang tiada dimuliakan dia pada syarak itu seperti batu, kayu, kain dan lainnya, seperti kertas, kapur, bata yang keras. Yang boleh buat dia kata bukan batu je, kias lah. Batu memanglah boleh. Tapi kalau nak kiaskan dengan sifat-sifat batu tu yang kesat, lepas tu batu tu pepejal, kemudian pula batu dia apa, ciri-ciri batu tu apa dia, batu tu beku, beku bukan cecair. Jadi contoh yang lain, batu tu apa dia, selain daripada batu, kayu, kain, tisu, kertas, bata. Bahasa lain, batu and the gang. Apa sahaja boleh. Jadi boleh pakai, tak ada masalah. Janji sifatnya sama macam batu tu. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua disebut juga di sini, alat yang digunakan tu boleh menanggalkan najis dan tidak memadai jika dia tak menanggalkan najis. Dia macam ni. Contohnya kita ambil sabut. Logiknya sabut memang boleh hilang. Memang kadang-kadang kalau kena najis apa, kita pakai sabut lebih menarik untuk hilang. Sabut bila adakah sifat batu? Tak ada. Iaitu dengan ambil sabut tu, letak, dia akan melekat. Sabut tu akan melekat. Habis tu maksud apa? Tak boleh dah. Tak boleh apa? Tak boleh sinjak dengan kayu, dengan batu, dengan semua tak boleh dah. Habis tu wajib dengan air. Tak boleh dah. Sebab dia pergi ke situ. Dia sebut kat sini apa? Beku, dia sebut beku je. Oh, kat bawah ada ceru lah, tanah yang ceru lah. Nanti kita baca sekejap lagi ya. Jadi macam sabut, macam daun kering. Daun kering dia kasar. Daun kering. Cuma daun yang tak kering, daun yang masih lagi basah hijau, dia licin, tak boleh. Tapi ada juga ada yang tu kan, pandai-pandai lah. Yang tu. Jadi kebanyakannya daun yang hijau dia tak boleh. Kebanyakan. Daun kering boleh. Cuma daun kering pula bila perak dia kerek. Tinggal. Tak boleh. Dia tak boleh tinggal. Tak boleh tinggal. Itu syarat dia. Tak boleh tinggal. Bila pop dia tinggal. Batu pop tinggal tak batu. Tak. Tak sah. Bukan tak sah tu maksud tak boleh dah. Dengan maksud air, wajib air. Tak boleh dah. Istijmar tak boleh dah. Tisu, tapi tisu tu yang 15 tahun ni. Rapuh lah. Nampak okey. Pegang letak je tertinggal di situ, melekat. Habis. Tak boleh. Apa lagi akan datang kita bincang. Okey, kemudian jadi kalau wet tissue
wet tissue menghilangkan 99,999 bakteria. Benerlah keharumannya. Jadi akan najis. Tak, tu lah kena yang spray tu. Tak boleh. Wet tissue tak boleh sebab dia bukan sifat batu. Dia basah. Tak boleh. Jadi kadang-kadang kita tengok fenomena yang berlaku sekarang ni lah dekat TV iklan ni kan, dia jangan risau anak kencing atas sofa kan. Anak kencing atas sofa, jangan risau. Nak kena dia fikir nak kena angkat, dia buat macam iklan, nak kena macam buat bulat-bulat, nak kena angkat letak kat luar jemur. Jangan risau. Benda ini ada. Ceng 99 menghabiskan. Menyerlah keharumannya. Suci murni. Jangan, tak ada suci murni lah. Tak boleh pakai itu. Malah kita lama-lama dah macam tu lah. Kalau ada kita percaya kat bakteria tu lagi. Maksudnya bunuh bakteria tu. Sedangkan untuk cuci sampai kiamat mesti air mutlak. Kalau bukan di kubur dan dua. Di kubur dan dua boleh pakai itu. Cuma pakai itu mestilah umpama batu, sifat macam batu, kering dan sebagainya. Malah fitnah ni kadang-kadang masuk ke dalam masjid dan surau. Tapi itulah, cakap orang marah. Tak cakap kena cakap. Apa pula fitnah ni masuk dalam masjid surau? Tahu tak binatang yang macam potong rumput tu, dia berusia kapet. Pernah tengok? Oh, pakai mesin. Patut sebab nak cuci kapet ni duk pijak-pijak kan cuci. Kalau tidak sujud bersin. Dia setahun sekali ke 2 tahun sekali tak tahulah, masing-masing lah. Okey, lepas tu dia satu alat tu dia ada pusing kat bawah tu laju, lepas tu ada air dia. Lepas habis tu dia buat keluar air tu hitam. Apa yang katanya macam ni? Tempat yang dia nak akan lebihkan, tempat yang paling kotor lah. Tempat yang tak kotor tu sekali lalu, 2 kali lalu lah. Tempat yang hitam-hitam, yang macam ada batu-batu, ada macam-macam apa-apa kan. Lagi tempat tu lagi dia gonyok kat situ. Bukan gonyok, dia lalu je benda bawah tu yang pusing. Dia punya beros kat bawah. Lepas tu kita tengok, kat sana tu banyak tu. Kat sana ujung-ujung tu ada tak cicak. Dia pun benda tu macam mana dia proses? Benda tu dia ada macam air, lepas tu macam sabun-sabun dia. Kemudian dia masuk ke dalam tu, dia jadi buih. Jadi buih. Dia tak jadi air. Kalau jadi air habis kan. Dia pakai buih. Jadi buih, kemudian dia tarik masuk ke dalam air tu, jadi tu air dia jadi hitam. Dia macam tu, dia proses macam mana dia buat tak tahu, naik tu air tu lama-lama jadi hitam. Jadi jika ada tai cicak, dah muntah najis. Air tu pula masuk, kena balik berus tu. Elok-elok ujungnya habis. Habis tu nak buat macam mana? Tukar kapet baru. Sama ada tukar cabut ataupun tukar tampal. Boleh je tampal kan daripada atas. Tak ada masalah, bawah tu yang najis. Tukar macam yang masjid masuk babi tu. Tak jauh daripada tempat kami. Selalu hari-hari lalu buat tu. Corner. Babi masuk situ. Sekali sebenarnya alang-alang dia nak tukar kapet dah. Bukannya sebab tak tahu nak buat apa, takkan. Alang-alang memang dia buat, dia apply nak minta kapet. Tiba-tiba jadi macam tu, alang-alang dah viral tu. Bukannya kata JK dia tak tahu nak buat apa. Sudahlah, masuk babi macam mana nak buat, mughallazzah habislah kita, habislah tukar kapet. Tak ada. Alang-alang. Bijak juga dah viral, orang kejap dia tukar, baru harum masuk sekarang. Bijak. Tahu tak cerita tu? Nganga tak tahu cerita asal tu. Beruk masuk masjid, tahu? Ada juga viral juga. Beruk masuk masjid, babi masuk masjid, anjing masuk masjid. Ada. Semua viral tu. Yang tak nak cerita yang lain, nak cerita pasal babi tadi tu lah. Jadi bahaya tu benda lah tu. Cuma kalau nak pakai juga dengan satu syarat, pastikan tak masuk tai cicak. Vacuum dulu boleh juga. Pastikan point ni jangan masuk tai cicak. Bila masuk tai cicak, jika dia sedut masuk tai cicak tu kan basah. Habis. Cuma ataupun kita kata kat orang tu nak cuci ni, tolong je. Okey, tolong dengan satu syarat kalau dia tak cicak jangan ambil, jangan pergi. Cakaplah macam tu kat dia. Dia sodok belaka, tengok pula. Tak boleh kata menajis, tak boleh lagi. Kena tengok dulu macam mana mesin ni fungsi. Tanya dulu. Bila katalah ada sikit ni. Okey, cuba pergi. Macam mana dia pergi?
Dia akan masuk ke sini, masuk ke dalam air. Betul, air tu macam mana pula? Kenapa air tu makin lama makin hitam? Sebab air tu dia akan cuci balik, dia ada berus kat sini. Kena. Kena. Baru kena cakap kena. Selagi jangan main tuduh terus. Tengok dulu. Manalah tahu, rupanya dia sedot dia masuk terus tak keluar dah ke? Mana tahu. Dia ada dua bekas. Satu bekas yang air yang dah kotor, yang sekali dia tak recycle balik. Satu ni air yang memang yang air elok. Jadi dia pergi ke bawah, vup terus masuk sini. Tak tahulah. Kaji dulu maksudnya. Berhati-hati ke situ. Okey, syarat yang ketiga dia bagi tahu tu syarat kedua. Syarat ketiga mulia. Maka sesuatu yang tiada dimuliakan baru boleh. Yang dimuliakan tak boleh. Syarat ketiga ni perkara yang buat tu tidak dimuliakan. Batu tidak dimuliakan. Jika dia dimuliakan tak boleh. Apakah dia? Akan datang bawah. Tapi dah sepasang tengok tak. Ni kena sambung esok ni. Okey, sambung esok. Adapun suatu yang tiada suci, banyaknya lagi. Ingatkan nak banyak habis ni tak boleh dah. Tak lagi dah. Stesen dah sampai. Adapun suatu yang tiada suci seperti tahid yang kering atau batu yang mutanajis dan suatu yang tiada kasab seperti arang yang lembut, tanah yang ceru dan buluh yang licin. Buat pakai buluh. Cuba kita sambung esok. Adapun cuba nak minta tengok ni jap. Ni. Ceru mudah hancur kan? Mudah hancur. Tak tangan tu nak minta tengok. Tak tangan kat situ. Dan buluh yang licin apabila tiada apa? Dilebihkan. Tu Rumi. Jawi. Lebih macam ni aje. Di lam ba ha kaf nun kan? Lam ba ya lebih ha kaf nun. Tak yang bukan nak tanya yang tu. Tu. Dilebihkan. Dilebihkan. Jadi apa maksud dia? Dan buluh yang licin apabila tiada dilebihkan dia. Tak kena. Jatuh, bukan jatuh, bertukar. Masa dia tengah cetak tu, sebiji. Mungkin kot. Ataupun dia bila tok guru hantar untuk cetak, dia akan hantar tulisan tangan. Benda ni dia masukkan apa nama pencetak tu, masuk. Kita tengok kat museum ni pun masuk benda tu. Maksudnya dia tulis balik. Ini semua tulisan penerbit ke apa? Pencetak balik tau. Dia buat balik. Bukannya dia ambil, tok guru tulis pakai tangan. Betul? Macam mana dia nak jadikan ni bukan tangan? Dulu ni berapa ratus tahun ni. Macam mana? Dia akan tulis balik. Bila dia tulis balik akan terdedah dengan kesalahan ataupun jatuh dia panggil. Bincang esok lah kot. Buluh-buluh ni. Buluh dobek ada ni. Kat sini tak ada. Tapi pelik ni. Dan buluh yang licin apabila tiada dilebihkan dia. Cannot go. Kita tangguh sambung esok malam pukul 10. Kita sudahi dengan tasbih kafarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.